Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. Bismillah. Semalam kita dah bincangkan beberapa kecacatan pada perawi, sama ada pada sudut adalah maupun sudut dhabit, iaitu kadzab yang mana hadis dia dikira sebagai hadis maudhu', dan muttaham bil kadzib yang mana hadis ni disebut sebagai hadis yang matruk. Jikalau perawi itu seorang yang fahsyul ghalat atau kathiratul ghaflah ataupun fasik, maka kita panggil hadis ini sebagai hadis yang munkar. Munkar kat sini bukan tidaklah sama dengan hadis munkar yang kita belajar sebagai mukhalafatud dhaif li thiqah. Ini adalah yang lain. Makna munkar dari sudut yang lain. Kemudian jikalau hadis itu berbeza wujud daripada waham daripada perawi, maka kita panggilnya sebagai hadis yang mu'allal, iaitu hadis yang ada illah. Illah yang kita bincang ialah sebagai illah yang merupakan sebab khafi qadih, sebab yang tersembunyi akan tetapi mencacatkan hadis. Kemudian kita tafsir pada anwa' mukhalafah, sama ada mudraj, maqlub, al-mazid fi muttasil al-asanid, muttarib dan musahhaf dan muharraf. Kemudian insya-Allah kita sambung hari ini. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. Dan tidak harus sengaja mengubah matan hadis, sama ada mengurangkan matan hadis ataupun menukarkan kalimah dengan suatu kalimah yang sama makna, kecuali seseorang itu mestilah alim, mengetahui tentang apa yang boleh mengubah makna. So kat sini dia menyebut dua masalah. Yang pertama sekali ikhtisarul hadis, memendekkan hadis, memendekkan matan hadis. Contohnya kita kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hingga habis. So macam ni ikhtisarul matan, kita mengambil sebahagian je lah. Contoh kita ambil innamal a'malu binniyat semata-mata, kita tak ambil hujung tu. So kadang-kadang ada berlaku ikhtisar tapi makna dia tak sampai, makna dia tak penuh. So tu tak boleh lah. Dan yang kedua lah riwayat hadis dengan makna, iaitu kita mengubah satu lafaz tu kepada satu lafaz yang muradif. Pada hukum asalnya ialah tidak boleh, la yajuz, kecuali, maksudnya ada istisna. Siapa je yang boleh buat benda ni, sama ada ikhtisar ataupun riwayah bil makna? Yang boleh hanyalah orang yang alim, yang mengetahui apakah yang boleh mengubah makna hadis, iaitu dia sangat-sangat memahami makna dan dalalatul alfaz, maksudnya lafaz tu ingin menunjukkan apa. Sebab kalau kita bincang dalam bab fiqhul lughah, kita akan ada sebahagian pendapat mengatakan dalam bahasa Arab ni tak ada pun kalimah yang mempunyai makna yang sama. Semuanya ada tafsir. Contoh qa'ada dan jalasa, tak, dia pada kita memberi maksud yang sama, tapi pada tafsir orang Arab boleh jadi memberi tafsir yang berbeza. Sebab tu riwayah bil makna ni hanya orang yang betul-betul alim dengan lughah dan dalalah lafaz je yang boleh untuk riwayah bil makna dan ikhtisar hadis. Kemudian fa in khafiyal makna uhtija ila syarhil gharib wa bayanil mushkil. Kemudian Imam Ibn Hajar nak kata, andai kata dalam suatu hadis tu, bila kita baca suatu hadis tu, kita tak faham suatu lafaz ataupun kita tak faham hadis tu keseluruhan dia. So macam mana kita nak faham hadis ni? So jikalau yang samar-samar itu adalah lafaz, maksudnya hadis panjang, tapi ada satu lafaz, satu perkataan yang kita macam kurang faham, apa maksud perkataan ni? Okay, so bila ada satu perkataan yang kita kurang faham, satu lafaz yang samar-samar, maka kita kena cari dalam kitab hadis, kitab-kitab yang mengumpulkan gharibul alfaz gharibah, iaitu kita panggil sebagai syarh gharib. Boleh cari mana-mana kitab syarh gharib yang ditulis. Dia syarh gharib ni seolah-olah dia macam mu'jam tau. Dia tengok kepada manhaj imam yang menulis syarh gharib tu sendiri.
dia seolah mu'jam yang menulis kalimah ni apa makna dia. Dia seolah mu'jam lah. Kalimah ni apa makna dia, kalimah ni apa makna dia. Seolah macam tu. Nak katanya, kadang-kadang orang Arab pun sendiri dia tak faham beberapa kalimah dalam bahasa mereka. Adapun jikalau lafaznya tidak sama-sama, maksudnya lafaz tu sendiri, kalimah-kalimah dalam hadis tu biasa je, maksudnya kita faham je hadis tu. Tapi kita tak faham makna dia. Kita tak faham sebenarnya hadis ni nak kata tentang apa. So, bila jadi macam ni, kita kena cari dalam Bayanul Mushkil. Antara kitab yang ditulis ialah Syarah Mushkil Al-Athar oleh Imam At-Tahawi rahmatullah alaih. Kemudian maksudnya Syarhul Gharib dan Bayanul Mushkil. Dua, kita nak kata sebagai pecahan ilmu dalam bidang hadis ialah Gharib, Syarah Gharib dan Bayanul Mushkil. Gharib bila mana kita tak faham lafaz satu kalimah. Mushkil bila mana kita tak faham keseluruhan hadis itu. Walaupun kita faham kalimah demi kalimah dalam hadis itu, tapi kita tak faham keseluruhan hadis, maka kita kenalah mencari dalam kitab Bayan Mushkil. Apa-apa kitab yang menerangkan Bayan Mushkil lah. Okey. Kemudian Thummal jahalatu. Kemudian al-jahalah. Jahalah yang dimaksudkan di sini ialah perawi itu tidak dikenali. Wasabubuha, dan sebab jahalah itu ialah anna rawiya qad takthuru nu'utuhu fayuzkaru bighairi mashtuhira bihi liraradin. Yang pertama sekali, perawi itu dia ada banyak gelaran, dia ada banyak nama dan dia ada banyak sifat. Maksudnya dia, orang panggil dia, sebahagian panggil dia ni, sebahagian panggil dia yang ni. Dan pada satu tempat dia, maksudnya dia ada banyak nama, dia terkenal dengan sebahagian, dia tak terkenal dengan sebahagian. Pada satu sanad dia disebut dengan nama dia yang kurang terkenal lah. Contohnya kalau Izham, terkenal dengan Izham, dia kurang terkenal dengan Ibnu Izwan. So ada satu hadis disebut sebagai Ibnu Izwan. So kat situ dia adalah dia menjadi majhul, menjadi tak dikenali disebabkan oleh disebut namanya yang tidak terkenal. Dan wasannafu fihi al-muwaddih. Dan pada bab ini, pada keadaan pada masalah ini, iaitu seorang perawi itu banyak nama, akan tapi disebut dengan nama yang tidak dikenali. Pada bab ini telah ditulis kitab Al-Muwaddih li Awhamil Jam'i wat Tafriq oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian wa qad yakunu muqillan fala yakthuru al-akhdhu anhu. Dan boleh jadi jahalah itu, perawi itu tidak dikenali sebab apa? Sebab dia memang tak banyak riwayat. Mungkin dia ada 1-2 riwayat saja, dan perawi bawah dia, maksudnya orang yang mengambil hadis daripada dia pun tak ramai, cuma jumlah yang kecil. So orang tak kenal lah, orang tak kenal siapakah dia. Maksud jahalah yang kita maksudkan sini, maksudnya dia tak dikenali sehingga kan tak ada orang pun, tak ada imam pun yang menulis jarah wa ta'dil. Tak ada imam yang kata dia benar, tak ada imam yang kata dia dhaif. Maksudnya status dia tak diketahui sama ada diterima hadis ataupun tak diterima. Wasannafu fihi al-wahdan. Dan telah ditulis pada bab ini kitab Al-Munfaridat wal Wahdan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, penulis kitab Sahih Muslim. Aula yusamma ikhtisaran wa fihi al-mubhamat. Ataupun yang ketiga, perawi itu sendiri tidak disebutkan nama dia. Contohnya dia kata an rajulin atau an syaikhin. Maksudnya dia tak sebut nama. Contohnya an fulanin, daripada si fulan, ataupun an rajulin, daripada seorang lelaki, ataupun an imra'atin, daripada seorang perempuan telah menceritakan kepada aku. Dia tak sebut pun nama. So kat sini kita panggil dia sebagai perawi yang mubham. Dan telah ditulis, contoh kitab yang telah ditulis dalam bab menerangkan nama-nama yang mubham dalam hadis ini ialah kitab yang ditulis oleh Ibn Bashkawal, iaitu Rawamidul Asma' wal Mubhamah. Rawamidul Asma' al-Mubhamah. Adalah kitab-kitab yang lain. Ini salah satu contoh ya. Okey. Wala yuqbalu mubhamu walau ubha
ubhima bilafzi ta'dil 'ala al-asah. Okey. Dan secara jikalau hadis tu ada perawi yang mubham, akan tapi perawi mubham tu disebut sebagai thiqah, maksudnya an thiqatin, daripada seorang thiqah. Haddatsani thiqatun, telah menceritakan kepada seorang yang thiqah. So kat sini, adakah kita terima riwayat dia ataupun tak? Apa yang Imam Ibn Hajar kata, la yuqbal, tetap ditolak, tetap tak diterima hadis tu, sebab kita memang tak tahu hakikat keadaan perawi tu. Sama ada dia adil atau tak adil, sama ada dia thiqah atau tak thiqah, atau sama ada dia dhabit atau tak dhabit. Kita tak tahu hakikat keadaan dia, hakikat status dia, sama ada thiqah atau tidak. Walaupun orang yang meriwayatkan hadis tu kata dia thiqah, sebab boleh jadi thiqah di sisi dia, tak thiqah di sisi orang lain. Macam tu lah. Akan tetapi ni tafsil, sebagian ulama kata jikalau orang yang katakan tu adalah seorang yang mujtahid, seorang imam yang muqallad, maksud dijadikan taklid lah, maksud kita bertaklid kepada imam tu, maka pada keadaan ini boleh orang yang bertaklid dengannya untuk menerima riwayatnya. Contohnya Imam Malik kata, qala Malik haddatsani thiqatun. So sesiapa yang bertaklid dengan Imam Malik, terimalah riwayat ni, sebab kita percaya Imam Malik tawthiq ta'dil, maksudnya Imam Malik mengatakan dia thiqah, so kita terima kata-kata Imam Malik tu. Okey, kemudian fa in summiya wa farada wahidun anhu fa majhulul ain. Okey, ni beberapa istilah mubham kita dah sebut kat atas. Itu perawi yang tak disebut namanya. Kemudian majhulul ain. Majhulul ain ialah seorang perawi yang mana perawi itu dia tak ada, kita panggil anak murid lah. Orang yang meriwayatkan dia daripadanya, iaitu anak murid dia, ada seorang je anak murid. So sini kita panggil orang tu majhulul ain. Wisnani fasa'idan walam yuwathaq fa majhulul hal. Ataupun dua orang atau lebih, maksudnya seorang perawi tu dia ada dua atau lebih anak murid, akan tapi walaupun dia ada dua atau lebih anak murid, ni maksudnya kedua-dua majhul ain dan majhul hal, mereka ni tak ada ta'dil, tak ada jarah pada mereka. Tak ada imam yang kata mereka ni thiqah, tak ada imam yang mengatakan mereka ni lemah. So jikalau anak murid dia ada dua atau lebih, kita panggil sebagai majhulul hal. Wa huwal mastur, dan majhulul hal ni juga digelar sebagai al-mastur. InsyaAllah sambung lagi. Kalau boleh nak lebih cepat tanya. Kita kat sesi ni kita ringkas je, tapi kalau ada soalan boleh je tanya. Thummal bid'atu imma bimukaffirin aw bimufassiqin. Kemudian bid'ah, maksudnya perawi yang melakukan bid'ah, perawi yang melakukan bid'ah lah. Imma bimukaffirin, sama ada bid'ah itu menjadikan dia kafir, aw bimufassiqin, atau dengan bid'ah itu telah menjadikan dia fasik. Apa mukafir maksudnya? Iaitu mengeluarkan orang itu daripada agama Islam. Kalau mufassiq pula ialah mengeluarkan orang itu daripada sunnah. Okey. Fal awwalu la yuqbalu sahibuha. Fal awwalu la yaqbalu sahibaha al-jumhur. Maka yang pertama sekali, iaitu jikalau seorang perawi itu melakukan bid'ah yang menjadikan dia kafir, contohnya dia mengingkari sesuatu yang maklum daripada agama dengan pasti. Contoh dia mengingkari kewajipan solat. So kat sini, dengan dia ingkar kewajipan solat tu telah menjadikan dia kafir. Sebab apa? Kewajipan solat itu adalah maklum minad din bid-darurah, confirm daripada agama, telah diketahui benda tu. Benda itu secara darurah, tak perlu belajar dalam pun kita dah tahu solat itu memang wajib. Maka jumhur ulama menolak hadis dia. So apa? Dia kafir lah. Okey. Mukaffir ni, bid'ah mukaffirah ni kita kena berhati-hatilah. Sebab apa? Kita kena betul-betul, nak katanya bid'ah mukaffirah ni sangat-sangat berat. Kita tak boleh suka hati lah kata dia ni telah kafir, dia ni telah kafir. Yang layak cakap pasal benda bid'ah mukaffirah atau mufassiqah ni cuma para ulama'. Memang tak layak untuk orang awam. Sebab apa? Seperti kita tahu dalam Islam ni banyak firaq aqdiyah, maksudnya setiap, contoh Mu'tazilah mengkafirkan ahli sunnah mengkafirkan Syiah, sama mereka sendiri mengkafirkan sama mereka.
di sisi orang-orang yang syadid lah, ekstrim dalam beragama, mereka mengkafirkan satu sama lain. So pengkafiran mereka ni tak boleh nak kita terima terus kan. Maksudnya kalau kita terima pengkafiran mereka macam ni, banyaklah kafir yang telah takfir yang telah berlaku. So kat sini kita cuma menerima benda yang betul-betul pasti bahawa benda itu jika kalau dilakukan kafir. Benda yang betul-betul pasti je yang kita katakan sebagai bid'ah mukafirah. Sebab benda ni sangat-sangat berat lah, sebab kita mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Dan benda ni bukan tempat kita lah untuk kita bercerita tentang bid'ah yang mukafirah ni. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang berat, dan ini adalah tempat untuk para ulama untuk berbincang tentang hal ini. Okay, kemudian wathani, iaitu bid'ah mufassiqah, bid'ah yang menjadikan seseorang itu keluar daripada sunnah. Yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah illa in rawa ma yuqawi bid'atahu fayuraddu 'ala al-mukhtar. Wa bihi sarraha al-Juzajani Syekhun Nasa'i. Kemudian jikalau dia melakukan suatu bid'ah yang menjadikan dia fasik, maka kita kena tengok sebab apa benda ni tertafsil. Kenapa fisqu rawi, kefasikan para perawi itu tak tertafsil macam kita kata dulu. Jikalau seorang perawi itu fasik, kita terus tolak dia punya hadis. Tapi kenapa kalau bid'ah mufassiqah, orang yang menjadi fasik disebabkan bid'ah dia, kenapa kita ada tafsil? Sebab boleh jadi seorang itu melakukan bid'ah, contoh dia beriktikad dengan i'tizal di Mu'tazilah ataupun menjadi Qadariyah. Boleh jadi kerana syubhah, kesilapan ijtihad dia. Akan tapi dia tetap berkata benar dalam hadis dia. Dia tetap berkata benar, dia tetap wara', dia tetap menjaga segala hubungan dia dengan manusia, dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. Adapun kan bid'ah dia tu muncul disebabkan syubhah di dia. So riwayah mubtadi', riwayah orang yang melakukan bid'ah mufassiq ni macam mana? So kita terima di sisi Ibn Hajar, diterima dengan dua syarat, iaitu yang pertama sekali, dia bukan orang yang mengajak kepada bid'ah yang dilakukannya. Yang kedua, riwayat yang diriwayatkan itu bukanlah suatu riwayat yang menyokong bid'ahnya. Contoh dia Syiah, dia Syiah dan dia meriwayatkan suatu yang menyokong Syiah, menyokong contoh mengkafirkan Muawiyah ke apa semua. So kita tolak lah. So ada kemungkinan dia mencipta hadis tu untuk menyokong bid'ah yang dilakukan. Dan kebiasaannya contoh-contoh yang diberi dalam bid'ah mufassiqah ni bukanlah bid'ah dalam bab ibadah, biasanya adalah bid'ah dalam bab akidah. Contohnya tasyayyu' yang tidak ghulu. Seseorang itu dia adalah seorang yang Syiah tapi dia tak ghulu, dia tak sampai mengkaf, dia tak sampai berlebih-lebihan lah maksudnya. Setakat tasyayyu' pada diri dia sendiri, dia tak mengajak orang lain untuk menjadi Syiah sekali. Hanya pada dia, pada fahaman dia, pada pegangan dia, dia mengikut Syiah ghairu da'iyah, dan dia tak meriwayatkan juga apa yang menyokong bid'ah dia. So boleh jadi dia menjadi Syiah tu disebabkan syubhah daripada diri dia, disebabkan kesilapan ijtihad dia dalam mempelajari akidah. Akan tetapi pada kalam Nabi, dia tetap jaga kalam Nabi Muhammad SAW. Dan ini apa yang dibawa oleh Juzajani Syekhun Nasa'i. Maksudnya riwayat mubtadi' ini pun boleh diterima dengan syarat-syarat dia. Dan kalau kita baca atas farqah, kalau baca contoh macam Ba'ith Hafiz, dia akan tambah. Ni sebagai tambahan lah. Perawi itu mestilah bukan seseorang yang menghalalkan pembohongan atas nama Nabi. Maksudnya ada sebahagian firqah Islamiyah, sebahagian kumpulan Islamiyah yang mereka berlebih-lebihan dalam beragama sehingga mereka kata boleh untuk menipu atas nama Nabi untuk menyokong mereka punya inilah bid'ah mereka. So tu contoh-contoh dia. Kemudian kita habiskan terus bab ni. Thumma su'ul hifzi in kana laziman fa huwa syadhu ala ra'yin. Kemudian su'ul hifz, orang yang lemah ingatan. Maksudnya dalam sanad tu ada perawi yang lemah ingatan. Dipecahkan lemah ingatan ni ada dua. Jikalau lemah ingatan dia tu memang lazim bagi dia, maksudnya
dia dari sejak lahir memang seorang yang pelupa ataupun seorang yang tak dhabit. So hadis dia adalah hadis yang syaz. Syaz kat sini maksudnya hadis yang ada perawi yang lemah ingatan yang lazim lah. Bukanlah hadis syaz yang kita belajar kat bab sahih. Syaz pada bab sahih ialah mukhalafatus thiqah lithiqat aw man awthaq minhu, ataupun dinamakan juga sebagai hadis dhaif di sebahagian pendapat yang lain. Okey. Aw taghiran fal mukhtalit, ataupun lemah ingatan dia tu datang selepas suatu tempoh daripada hidup dia. Contoh dia, pada zaman muda dia adalah seorang yang kuat ingatan dia, jayyidul hifz. Akan tapi bila berlalu satu tempoh dalam hidup dia, contoh mula umur dia 60, dia mula lupa, lemah ingatan dia. So kat sini kita ada tafsil. Hukum riwayat orang yang mukhtalid ni, dan hadis dia sebagai hadis yang mukhtalid, hukum riwayat dia ialah jikalau riwayat dia tu kita kenal pasti riwayat dia itu adalah sebelum berlaku ikhtilat. Maksudnya sebelum dia lemah ingatan, maka hadis tu kita terima. Jikalau riwayatnya itu selepas daripada ikhtilat, maksud ikhtilat kat sini pencampuran lah. Telah bercampur antara yang sahih dengan yang dhaif, telah bercampur riwayat sebagainya. So kita tolak. Jikalau kita tak tahu riwayat dia ni sebelum dia lupa ke atau selepas dia lemah ingatan, so kita tunggu, kita tawakuf dulu, kita tak terima, kita tak tolak dulu sehingga kita betul-betul jelas. Maksud tawakuf, still kita tak beramal lah, sebab kita tak tahu hadis tu betul ataupun tidak. So zon bila kita syak, kita tak amalkan lah. Okey, kemudian wa mata tu bi'ah, tak ingat saraf. Wa mata tu bi'as sayyi'ul hifzi bi mu'tabarin, dan apabila jikalau berlaku mutaba'ah, jikalau ada mutaba'ah ataupun syawahid bagi riwayat sayyul hifz, maksudnya orang yang lemah ingatan ni, jikalau ada mutaba'ah atau syawahid bi mu'tabarin, iaitu dengan sesuatu yang boleh jadikan iktibar lah. Apakah yang boleh jadi iktibar? Iaitu hadis-hadis sama ada satu level atau lebih atas. Contohnya hadis sayyul hifz, hadis orang yang lemah ingatan, ada mutaba'ah lain tapi orang tu kan lemah ingatan. So dalam keadaan ni sebab dia orang sama bimislihi, so kat sini boleh jadi hasan li ghairi. Tapi dia tak boleh dengan yang bawah. Contohnya ada satu hadis diriwayatkan oleh yang sayyul hifz, tapi hadis yang lain diriwayatkan oleh orang yang fasik. So kat sini tak boleh lah, sebab dia bukan satu level. Dia kefasikan itu berada di level yang lagi bawah daripada sayyul hifz. Wa kadzal mastur, begitu juga hadis yang ada perawi yang mastur, iaitu majhulul hal tadi lah. Seorang perawi yang mana anak murid dia ada dua atau lebih saja, akan tapi tiada tarjih, tiada jarah dan tiada ta'dil. Wal mursadu wal mudallas, begitu juga hadis yang mursal dan hadis yang mudallas. Sara hadithum hasanan, hadis mereka akan menjadi hasan apabila ada mutaba'ah dan syawahid, la li dzatihi bal bil majmu', bukan hadis itu sendiri dengan jalan itu sendiri yang hasan, akan tapi dengan terkumpulnya banyak hadis dia menjadi hasan. Maksudnya kat sini hasan li ghairihi lah. Okey, thumal isnad, yang tu perbahasan yang barulah, pecahan hadis daripada perbahasan yang baru. Allah Ta'ala alam. Contoh kat sini ada dua hadis. Dua-dua hadis tu mursal, tapi disebabkan ada jalan yang lain, itu walaupun dua-dua hadis tu mursal, dia naik ke pangkat hadis hasan li ghairihi. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد. اللهم صل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في خسر الذي